COVID-19 sebenarnya meninggalkan kesan yang cukup besar, terutama dalam kita lihat kehidupan, kelangsungan hidup kanak-kanak, terutama dalam isu pendidikan, dan cabarannya lebih besar kepada mereka yang mungkin bergelar sebagai miskin bandar. Tetapi dari sudut psikologinya, cabaran untuk menyantuni kanak-kanak miskin di sekolah ini merupakan antara perkara yang cukup penting, seperti yang dilaporkan oleh UNICEF juga melihat kepada kanak-kanak yang mungkin ketinggalan disebabkan pandemik COVID-19. Justru itu, untuk mengulas dengan lebih lanjut, saya nak bersama dengan Profesor Datin Dr. Mariani Maknur, Presiden Majlis Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Malaysia. Prof, terima kasih kerana sudi bersama dengan Esra Awani. Pertama sekali melihat kepada laporan UNICEF, dan pada masa sama kita memahami, mendalami permasalahan yang dialami oleh kanak-kanak yang boleh dikatakan ketinggalan disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini. Reaksi Prof melihat dari sudut psikologinya, kelangsungan pendidikan kanak-kanak itu, terutama di peringkat awal, pendidikan awal kanak-kanak itu, Prof. Okey, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang ni dengan keadaan pandemik ya, dan sekarang mungkin akan memasuki endemik pula ya, dan dalam keadaan banjir, kita perlu lihat apa yang kita maksudkan dengan lost generation itu bukan setakat lebih kepada akademik semata-mata ya, tetapi juga tentang psikologi seseorang manusia itu, apatah lagi yang melibatkan golongan kanak-kanak itu ya. Dan kanak-kanak pada peringkat awal ini, mereka perlu dididik, mereka perlu dibimbing dan juga mereka perlu diasuh. Jadi kalau kita lihat di sini, sekolah adalah merupakan platform yang sangat sesuai, sangat selamat untuk diberikan segala aspek pengetahuan ini, dan dalam masa yang sama, sekolah juga adalah merupakan platform untuk mereka menguasai semua kemahiran insaniah. Bila saya sebut semua kemahiran insaniah ini adalah sikap boleh bertolak ansur, ambil giliran, belajar berdikari, mempunyai daya ketahanan diri setelah bergaul dengan kawan-kawan ya. Jadi dalam keadaan pandemik ini ada di antara kanak-kanak yang tidak pergi sekolah, ada yang sekolah tetapi ikut penggiliran. Jadi di sini sedikit sebanyak menjejaskan sedikit emosi kanak-kanak ini daripada mempunyai minat yang berkesinambungan sehinggalah minat yang dikatakan putus-putus. Maksudnya bila dah ke sekolah rasa teruja, kemudian kembali pula mengikut penggilirannya, kembali pula kepada keadaan yang mereka santai belajar. Baik, PDPR memang ada, tetapi dalam masa yang sama kita perlu ingat bahawa kanak-kanak perlu sesuatu yang menarik, perlu sesuatu yang aktif, kerana psikologinya kanak-kanak ini cara belajar mereka adalah berbeza di antara satu sama lain. Ada yang belajar mengikut keaktifan fizikal mereka, ada yang suka mendengar, ada yang suka melihat, dan yang membimbangkan adalah apabila uh, ciri-ciri yang mereka dapat daripada pembelajaran sama ada di sekolah ataupun melalui dalam talian itu tidak dapat menepati mereka. Jadi di sinilah pada saya kesediaan mental anak-anak harus tinggi, kesediaan sosialnya juga harus dalam keadaan yang baik, begitu juga dalam keadaan kesihatan fizikal mereka. Baik, kalau kita lihat tidak semua kanak-kanak itu ada kemewahan yang mereka miliki. Ada di antara mereka yang tidak langsung dapat minum pagi. Jadi di sinilah pada saya sekolah memainkan peranan yang penting dalam memastikan bahawa kesediaan psikologi anak-anak daripada emosi, fizikal, mental dan sebagainya itu dapat terjaga, dapat dipantau supaya lost generation itu dapat dikurangkan sedikit demi sedikit. Kerana lost generation tetap ada, tetapi kita sebagai orang yang boleh memikirkan sesuatu, terutama pihak-pihak tertentu, pihak Kementerian Pendidikan, guru-guru, ibu bapa dan komuniti perlu memikirkan tentang 6 kelestarian yang menjadi tonggak utama kepada mengapa lost generation ini berlaku ya. Dan mungkin saya boleh dapatkan sedikit tentang yang paling penting adalah enrolment mereka di sekolah. Enrolment di sekolah sangat penting, terutama di pendidikan prasekolah dan juga di pendidikan sekolah rendah dan menengah. Apabila kita dapat pastikan enrolment di sekolah itu terjaga keselamatan, terjaga aspek psikologi yang kondusif untuk anak-anak ini, jadi harapannya ialah supaya psikologi anak-anak ini kembali semula seperti normal,
walaupun dalam keadaan pandemik berlaku sekarang ini. Prof, antara perkara yang dibimbangi dalam isu lost generation ini adalah apabila kita melihat bukan sahaja laporan UNICEF pada ketika ini yang baru dikeluarkan hari ini, tetapi untuk kita meneliti laporan-laporan sebelumnya, kalau kita lihat family on the edge, terutama dalam isu miskin bandar, kerana lost generation ini dirasai oleh pelajar-pelajar semasa berada di sekolah. Sebagai contoh, kita ambil sebagai pelajar miskin bandar yang mungkin bersekolah bersama dengan kalau kita mengambil contoh antara tempat kajian UNICEF sendiri di Bangsa, sekolah di Bangsa, mungkin ada golongan ataupun ibu bapa yang berkemampuan berada di sana, anak-anak yang berkemampuan, ada bekal makanan dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi ada mereka yang mungkin anak-anak yang terpaksa tinggal di PPRT dan sebagainya, yang mungkin pergi sekolah tiada makan dan minum dan terpaksa menanggung bergantung harap kepada rancangan makanan tambahan. Pandangan Prof melihat dalam sudut psikologi, pendekatan secara holistik, Kementerian Pendidikan, sekolah dan juga di peringkat ibu bapa itu sendiri. Okey, baik. Kalau kita lihat di sini, apabila semua golongan kanak-kanak, tidak kira status sosioekonomi mereka, masuk dalam satu tempat yang sama, masuk dalam satu bilik darjah yang sama, pastinya ada perbezaan. Dan perbezaan-perbezaan ini kalau tidak dikawal selia oleh guru-guru yang mengajar dalam kelas itu untuk memastikan kanak-kanak yang tidak mempunyai kemewahan seperti rakan-rakan yang lain, kanak-kanak ini yang perlu dijaga supaya mereka tidak merasakan diri mereka terkecuali, supaya mereka tidak mempunyai perasaan rendah diri. Yang paling penting, kita tidak mahu efikasikan diri anak-anak miskin bandar ini terbiar begitu saja. Biarlah mereka ada kawan-kawan yang kaya raya, yang ada-ada, yang bawa bekalan makanan, yang ada alatan seperti smiggle dan sebagainya. Biarlah mereka ini membawa apa yang mereka ada, tetapi yang penting anak-anak luar miskin bandar ini, luar bandar ataupun miskin bandar ini terpelihara dengan baik, dengan kata-kata semangat, dengan jati diri yang ada pada anak itu, dengan bimbingan dan asuhan daripada cikgu-cikgu. Bukan saja cikgu-cikgu ya Haris, tetapi juga ibu bapa. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan yang penting dalam memberikan maklumat, info-info bahawa biarlah apa sahaja yang dibawa ke sekolah, asalkan apa yang mereka dapat di sekolah daripada cikgu-cikgu itu dapat mereka guna pakai untuk digunakan apabila mereka naik ke tingkat yang lebih atas. Jadi di sini maksudnya ialah guru-guru di sekolah memainkan peranan yang penting dalam mengawal selia efikasikan diri anak-anak, imagekan diri anak-anak dan seterusnya keyakinan diri. Anak-anak ini apabila mereka yakin, apabila mereka mempunyai efikasi diri yang tinggi, maka saya pasti tak kira kawan itu kaya macam mana sekalipun, baju bagaimana licin sekalipun, mereka tetap terus bersemangat belajar dengan bantuan dan bimbingan serta motivasi yang diberikan oleh cikgu-cikgu, dan jangan lupa ibu bapa juga memainkan peranan yang penting. Di sinilah Kementerian Pendidikan memainkan peranan yang penting juga dalam aspek rancangan makanan tambahan. Baik. Dan saya pasti Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa menyedari hakikat bahawa ada di antara anak-anak murid kita di sana di kawasan miskin bandar ini dikatakan tidak mempunyai makanan. Kerana kalau kita sendiri kalau tidak makan dan sebagainya, kita hanya memikirkan perut lapar. Kita tidak boleh fokus kepada apa yang kita nak fokus pada ketika itu. Jadi rancangan makanan tambahan adalah satu-satu mekanisme yang sangat baik dan rancangan ini perlu dipantau dengan baik untuk memastikan bahawa menu makanan tambahan itu sesuai dengan peringkat tumbesaran anak-anak, sesuai dengan umur mereka di peringkat umur masing-masing.